Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para muhibbin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sekarang nikmat taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama mensyukuri nikmat masa, nikmat waktu, nikmat kesihatan dan sebagainya yang dipinjamkan oleh Allah. Di dalam kita menggunakan segala nikmat ini kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua digolongkan oleh Allah di dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur. Kerana maksud syukur itu adalah menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Jadi kita boleh bersyukur pada malam ni pun alhamdulillah semata-mata dengan limpah rahmat Allah, dengan belas kasih sayang Allah. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita malam ni dapat kita menggunakan. Allah menggerakkan hati kita serta anggota kita dengan kehendak Allah. Sedia kali lagi kita malam ni dipertemukan oleh Allah di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu, di mana suatu tempat yang Allah Ta'ala menghimpunkan para kekasih-kekasih ni, suatu tempat yang Allah Ta'ala menghimpunkan hamba-hambanya yang akan diselamatkan oleh Allah daripada kemurkaannya. Suatu tempat yang Allah himpunkan hamba-hambanya yang akan dimuliakan oleh Allah. Suatu tempat yang dihimpunkan oleh Allah hamba-hamba yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu tempat yang dihimpunkan oleh Allah hamba-hambanya yang akan diselamatkan nanti daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat yang sedang kita diberi oleh Allah Ta'ala ini tidak boleh dibeli dengan harta kekayaan, pangkat dan jawatan itu. Meskipun kita banyak duit, kita tak boleh beli yang namanya taufik. Yang namanya taufik, pertolongan Allah tu kita tak boleh beli. Semata-mata kurniaan Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa memilih sesiapa untuk diberi hidayah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha berkuasa nak menyesatkan sesiapa yang dia kehendak. Itulah dia kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas makhluk yang dia ciptakan sendiri. Maka dalam keadaan itu wajiblah kita sangat-sangat merasakan bertuah, sangat merasakan bertuah di dalam hati kita. Selain daripada kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga diberi oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan diberi nikmat taufik. Tidak semua umat Islam itu, tidak semua orang yang beriman itu diberi taufik oleh Allah. Kita tengoklah dalam golongan ahli keluarga kita sendiri. Tak semua yang Allah pilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita tengok kawan-kawan kita, tidak semua dipilih oleh Allah, diberi taufik untuk menuntut ilmu.
Dengan sebab itu, jangan sekali-kali kita merasa bangga, kita merasa hebat, kerana apa yang sedang kita perolehi ini semata-mata limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun di masa-masa yang akan datang, kita tak tahu lagi. Di masa yang akan datang, esok lusa, kita tak pasti lagi. Adakah kita boleh berada di majlis yang seperti ini? Meskipun kita hidup, contohnya besok, meskipun besok kita hidup, belum pasti lagi kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Meskipun kita hidup besok, belum pasti lagi kita boleh menunaikan solat 5 waktu. Ataupun hilang kesemuanya ini dengan sebab nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, hendaklah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa memilih kita, senantiasa memandang kita dengan pandangan belas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk mengguna pakai segala nikmat yang zahir maupun yang batin kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah sama-sama kita tumpukan perhatian kita, insya-Allah sama-sama tumpukan perhatian kita. Sebab peluang belajar ni tak selalu. Masa kita duduk dalam majlis ilmu tak sama dengan masa kita duduk berehat-rehat kedai kopi dan sebagainya. Kita duduk dalam majlis ilmu ni sekejap, tak sampai 1 jam. Jadi sama-sama kita menghargai, gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan meskipun dalam masa yang singkat ini, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab Allah redha kita semua yang hadir. Jadi asbab Allah redha kita semua yang mengikuti. Meskipun kita hamba yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita. Kita belajar kerana Allah, kita duduk dalam majlis ilmu kerana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, untuk kita mengetahui kesilapan dan kesalahan yang ada pada diri kita terhadap ibadat. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita kelemahan dan kesilapan dalam ibadat yang kita lakukan, supaya dapat kita usaha perbaiki secepat mungkin, sebelum kita semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita jaga adab kita, jaga akhlak kita, kerana majlis kita ni dikerumuni oleh para malaikat. Dikerumuni oleh para malaikat yang mendoakan orang yang sedang berada di dalam majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ada pun menegahkan daripada mengikut akan dia. Dan ada pun menegahkan daripada mengikut akan kuasamu, maka padanya itu
yakni padanya memperbaiki anggota hati itu sehingga masyaqqah. Perlulah kita semua ketahui, perlulah kita semua ketahui, sedari di dalam banyak-banyak anggota yang Allah kurniakan, dalam banyak-banyak anggota yang Allah kurniakan, mata kita, lidah kita, telinga kita, kaki kita, perut kita, farad kita. Jadi daripada banyak-banyak anggota yang Allah kurniakan kepada kita ni, yang paling payah sekali untuk kita jaga, yang paling payah sekali untuk kita perbaiki, yang paling payah sekali kita nak ubati adalah anggota hati kita. Kalau lidah kita nak tahan daripada bercakap benda yang haram, kita tutup mulut kita. Lidah kita, cara kita nak jaga lidah kita daripada banyak bercakap ataupun daripada bercakap benda yang Allah haramkan, ialah dengan kita menutup mulut kita, ataupun menjauhkan diri kita daripada bercampur gaul dengan manusia. Tetapi hati ni payah. Hati ni payah kita nak jaga dia. Kita duduk seorang-seorang pun, sekarang ni pun hati kita kadang-kadang ada niat yang tak baik. Sekarang ni pun kadang-kadang timbul dalam hati kita perasaan ujub, contoh kagum sebab buat ibadat, merasa hebat diri kita sebab kita boleh mengaji, orang lain tak boleh mengaji, contohlah. Ataupun kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu tapi hati kita tak ada dalam majlis ilmu. Liarnya hati kita. Kita duduk dalam majlis ilmu tapi hatinya tak fikir pun, memikirkan tentang hal-hal keduniaan. Kita duduk dalam solat tapi hati kita memikirkan tentang urusan pekerjaan kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita suka bersangka yang bukan-bukan pada orang lain. Itu semua hati. Itu menunjukkan anggota hati ini adalah anggota yang paling payah sekali kita nak jaga. Bila sesuatu perkara tu payah nak jaga, maka kita kena bersungguh-sungguh, lebih bersungguh lagi nak bandingkan dengan menjaga anggota yang lain. Sebab dia yang paling liar sekali. Hati kita ni yang paling liar sekali. Dalam 1 minit tu tak tahu berapa kali dia boleh berbolak-balik. Dalam 5 saat tak, hati kita ni boleh berbolak-balik. Kata ulama, hati kita ni berbolak-balik ibaratnya macam air yang menggelegak di dalam periuk. Air menggelegak berbolak-balik dalam periuk tu. Begitulah keadaan hati kita. Boleh berubah-ubah sekejap. Tiba-tiba je ada hasad, tiba-tiba je ada dengki, tiba-tiba je ada ujub, tiba-tiba je ada riya. Asalnya lillahi ta'ala, kadang-kadang dalam pertengahan buat ibadat tu hatinya dah berubah jadi lain. Maka kita jangan ambil ringan. Baik laki-laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, kalau kita nak selamat balik akhirat, kalau kita nak apa yang kita buatkan selama ini, ibadat yang kita buat ni diterima oleh Allah, dapat kita ambil faedahnya nanti selepas daripada mati, maka jangan kita buat main-main dengan masalah hati. Jangan buat main-main dengan masalah hati. Jangan kita pandang remeh. Jangan kita merasakan tak penting pun. Nak baiki hati ni pada kita tak penting. Kadang-kadang kita baiki solat kita, kita baiki bacaan Quran kita, tapi hati kita tak pernah pedulikan. Hati kita tak pernah pedulikan. Tapi kalau bacaan Quran kita salah, kita baiki. Lagu bacaannya tak betul, kita baiki.
Tapi hati kita yang bermasalah, kita jarang kita nak baiki. Jarang sangat-sangat. Tak ramai yang orang ambil berat, orang ambil peduli tentang hati ni, tak ramai. Itu yang kita jadi sembahyang tapi hatinya penuh penyakit. Sembahyang, haji, umrah, zakat, tutup aurat dah, duduk dalam majlis ilmu dah, tapi hati kita penuh dengan penyakit yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati yang sedemikianlah menjadi sebab sebanyak apa pun amalan zahir yang kita buat, sehebat mana pun amalan zahir yang kita buat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita, Allahumma salli ala Muhammad, jangan kita terlepas pandang. Jangan kita buat main-main, sebab ibadat ni bukan benda main-main. Allah tidak menciptakan langit dan bumi ni sia-sia ataupun untuk main-main. Ibadat ni sangat besar. Kerana ibadatlah Allah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Kerana ibadatlah Allah menciptakan, Allah mengutuskan sekalian Nabi dan sekalian Rasul. Kerana ibadatlah Allah melahirkan alim ulama. Kerana ibadatlah Allah menciptakan malaikat. Kerana ibadatlah Allah ciptakan syurga dan isinya, neraka serta azabnya. Semua ini dikeranakan oleh ibadat. Jadi cuba kita fikir, adakah ibadat ni main-main? Sehingga kan begitu hebat dahsyat persiapan yang Allah buat. Kalau macam kita nak menjemput tetamu yang kehormat, tetamu kenamaan, kita akan berhabis silap-silap puluh ribu ataupun ratus ribu nak membuat persiapan. Kerana apa? Kerana orang yang nak datang ni bukan sebarang orang. Nak menunjukkan yang kita nak sambut ni benda besar. Yang kita nak sambut ni benda besar. Yang kita nak buat ni benda mulia. Yang kita nak buat ni benda hebat. Sehingga habis beratus ribu dibelanjakan. Kalau benda tak ada nilai, lekeh-lekeh, tak perlu nak buat persiapan pun. Begitulah juga ibadat ni. Ibadat ni Allah ciptakan, kerana ibadat ni Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi. Kerana ibadat ni Allah ciptakan sekalian para malaikat, nabi, rasul dan sebagainya, syurga dan neraka dan sebagainya. Adakah ia main-main? Maka kita jangan main-main. Ibadat bukan main-main. Kita dihidupkan oleh Allah sampai ke hari ini, sampai ke saat ini, kita ni diizinkan oleh Allah boleh turun naik nafas kita ni supaya beribadat, bukan kerana lain. Mencari kekayaan, kesenangan itu sampingan, bukan itu matlamat kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan buat main-main. Kena pastikan ibadat yang kita buat ni betul seperti yang Allah suruh. Kalau tak, nanti kita menyesal di hari kiamat, berasa macam dapat menikmati syurga tetapi tidak. Kita hidup ni penuh dengan perasan. Kita perasan solat kita dah Allah terima, puasa kita dah Allah terima, haji umrah kita dah Allah terima. Sedangkan tak cukup lagi syarat-syarat untuk Allah terima amalan kita tu, tak ada lagi pada diri kita. Cuba kita telik hati kita, kita tengok hati kita. Ada hasad, ada dengki. Bukankah itu yang menjadi sebab amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi sampai bila kita nak biarkan hati kita yang penuh dengan penyakit? Kita yang rugi nanti. Kita yang rugi. Ibadat dah banyak kita buat, ada yang sanggup berqiyamul lail, ada yang habis juta-juta berwakaf, berzakat, bersedekah. Dengan sebab hati yang bermasalah tadi, semuanya itu sia-sia. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita buat main-main masalah hati. Jangan buat main-main.
Jadi nak memperbaiki hati ni boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Makna kita disuruh, diperintah oleh Allah berusaha. Berusaha menjaga hati kita, memperbaiki hati kita, mengawasi hati kita, mengawal hati kita, membuang sifat-sifat yang dicela oleh Allah, kemudian menghiaskan hati kita dengan sifat yang dipuji oleh Allah. Dengan sebab itu kita terlebih dahulu kena belajar supaya dapat kita mengecam, mengetahui, memahami apakah sifat-sifat hati yang jadi asbab kita dibenci oleh Allah, meskipun solat 5 waktu kita tak pernah tinggal. Apakah sifat-sifat hati yang bila ada dalam hati kita, meskipun kita pergi haji setiap tahun, kita tetap tidak diredai oleh Allah. Jadi dalam ilmu tasawuf ni lah yang nak mengajar dan memperkenalkan kepada kita penyakit-penyakit hati itu, supaya kita boleh usaha sendiri cari dalam diri kita, cari dalam hati kita, ada tak tanda-tanda penyakit-penyakit tadi tu, simptom-simptom dia ada tak? Maka jika ada, cepat-cepat rawat, cepat-cepat cari penawar dia, cepat-cepat cari ubat dia. Sebab kecelakaan disebabkan penyakit hati ni, celaka dia berpanjangan sampai bila-bila besok di hari kiamat. Adapun kecelakaan yang menimpa diri kita, seandainya anggota kita yang zahir ini cedera, contohnya sakit, kecelakaan dia ataupun kesusahan dia sekejap je. Kaki kita sakit, kita tak boleh berjalan, boleh jadi 10 tahun kita tak boleh berjalan. Kalau tubuh badan kita yang zahir ni sakit, kita akan merana, contohnya merana 40 tahun, 30 tahun merana. Tapi apabila hati kita ni sakit, kita akan merana serta azab di dalam azab Allah selama-lamanya nanti di hari kiamat. Sebab itu kita jangan buat main-main. Masa dah tak banyak dah. Masa dah tak banyak dah. Umur kita semakin pendek. Jadi gunakan masa kita, uruskan masa kita supaya kita boleh belajar. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita perbaiki ibadat kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat sekadar yang diberi izin oleh Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka padanya itu sehingga masyaqqah, yakni nak baiki hati ni sehabis-habis bersungguh. Nak baiki hati kita yang kotor ni, hati kita ni yang ada hasad. Apa hasad? Perasaan dalam hati tak suka tengok orang lain dapat nikmat. Faham baik-baik. Bila dalam hati kita mendengar kabar saudara kita dapat kesenangan, dapat nikmat, sama ada kesenangan dan nikmat yang dibangsakan kepada dunia ataupun nikmat kesenangan yang dibangsakan kepada akhirat ataupun agama, kita jadi tak senang. Kita tak suka dengar orang lain dapat nikmat yang baik. Itu kata ulama, tanda-tanda dalam hati kita dah ada penyakit dengki. Kemudian bila kita tahu dalam hati kita dah ada penyakit dengki, adakah perlu kita biarkan begitu? Jadi terlebih dahulu kita kena tahu. Kita kena tahu apa tanda-tanda, apa alamat. Jadi mari sama-sama kita semak hati kita. Mari sama-sama kita semak hati kita sekarang. Ada tak perasaan yang sedemikian? Bila orang lain dapat nikmat, saudara seagama kita dapat nikmat, kebahagiaan rumah tangga, kekayaan, pangkat, jawatan dan sebagainya,
kita berasa iri hati, kita jadi tak senang, kita tak suka nak dengar. Seandainya dalam hati kita ada perasaan yang sedemikian, itulah yang dinamakan yang menunjukkan di dalam hati kita telah ada penyakit hasad dengki. Apa akibat dia? Kita nak tahu apa akibat dia. Sembahyang kita yang dah puluh tahun yang kita dah buat ni, haji kita yang kita dah buat ni, umrah kita yang kita dah buat ni, sedekah wakaf kita yang dah buat ni, semuanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak betapa bahayanya penyakit hati ni? Tapi kita tengok tak ramai orang yang nak baiki hati ni. Berbeza dengan orang yang nak baiki tubuh badan. Kita pergi di hospital swasta, hospital kerajaan, klinik berbayar, beratur orang sanggup bayar ratus-ratus ribu-ribu asalkan sihat tubuh badan. Tapi kita nak belajar baiki hati ni, pelajaran percuma je. Di masjid, di surau, dalam kuliah, percuma je. Tak ramai orang nak. Orang lebih rela hatinya sakit asalkan tubuhnya sihat. Inilah orang yang mementingkan kesenangan dunia. Kalau dia mementingkan kesenangan akhirat, dia akan pastikan dua-dua sihat. Kalau kaki sakit, tangan sakit, gigi sakit, dia pergi rawat. Dan bila dia jumpa ada sakit dalam hatinya pun, dia cepat-cepat cari penawar. Dia tak akan biarkan, sebab dia tahu celaka yang menanti di hari kiamat jauh lebih dahsyat dan jauh lebih kekal nak bandingkan dengan celaka di atas dunia dengan sebab sakit tubuh badan yang zahir. Apa gunanya atas dunia ni kita sihat, boleh melompat, boleh berlari, tapi nanti di hari kiamat, di alam barzakh, kita dah dilayan oleh Allah dengan azab siksaan. Apa faedahnya kita atas dunia ni sihat, boleh melompat, boleh berlari, boleh seronok dengan sihat kita, tapi bila kita mati saja, na'udzubillah min zalik, bermulalah azab selama-lamanya. Apa faedahnya? Maka dengan sebab itu ulama suruh kita berfikir. Jangan hanya mementingkan kesihatan anggota zahir. Jangan terlepas pandang merawat hati kita ni yang dah berpuluh-puluh tahun berpenyakit. Kita tak carikan ubat dia, kita tak carikan penawar dia, kita tak bagikan makanan ni. Kita sibuk menjaga zahir kita, makan nak sedap-sedap, pakaian nak lawa-lawa, perfume nak wangi-wangi, tapi hati kita biarkan dengan pakaian kotor, pakaian busuk. Kita biarkan hati kita penuh dengan penyakit. Maknanya kita tak adil. Kita tak adil dengan diri kita sendiri. Kita zalim dengan diri kita sendiri. Sebab tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita ni zalim. Kita tak adil pada diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita mengutamakan yang zahir, tidak mempedulikan yang batin. Makan minum nak sedap, tapi roh kita tak pernah bagi makan. Roh kita tak pernah kita bagi makan. Apa makanan roh? Ilmu. Apa makanan roh? Solawat. Apa makanan roh? Zikir, istighfar, tahlil. Ini makanan roh. Jadi selama dah berpuluh tahun kita hidup ni, berapa kali kita dah bagi makan? Sehari berapa kali kita bagi makan roh kita berbanding dengan mulut kita ni? Kita suapkan dengan makan minum sehari berapa kali? Nak bandingkan dengan hati kita, kita biarkan. Sama macam tubuh badan kita ni, kalau kita tak bagi makan, dia jatuh sakit dan lama-lama boleh buat mati. Hati pun macam tu. Kalau dah berbelas tahun, berpuluh tahun kita tak pernah bagi dia makan, kita biarkan dia pula dengan penyakit, lama-lama hati kita pun akan mati. Jasad sahaja yang hidup, hakikatnya hati kita dah lama mati dah. Na'udzubillah min zalik. Maka jangan gunakan kesempatan yang ada ni
Nasihat untuk diri saya sendiri. Mari kita belajar. Korbankan masa kita sedikit demi akhirat kita. Kita hidup atas dunia ni tak lama. Sekaya apa pun akhirnya mati. Sepopular mana pun akhirnya mati, bawa diri sendiri dan bawa amalan yang baik ataupun amalan yang jahat. Kalau tak ada amalan yang baik, apa yang kita nak bawa? Melainkan amalan yang jahat dah kita nak bawa bertemu Allah. Jadi kita kena fikir, kena renung. Sebab kita ni mukminin. Apa maksud mukmin? Orang yang yakin, yang beriman adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya soal jawab munkar nakir, adanya senang dan susah dalam alam barzah tu. Itu bukan cerita dongeng. Kita yakin sungguh-sungguh benda tu akan ada. Bahkan ada yang dah rasa dah. Dan kita menyusul. Kita semua menyusul. Saya pun menyusul. Saudara mara kita ada yang dah jumpa dah yang namanya malaikat maut yang sangat menakutkan itu. Maka kita pun akan jumpa. Giliran kita akan sampai. Maka apa persiapan kita? Kita minta Allah bagi kita rezeki banyak, tapi syukur kita sedikit. Kita minta Allah bagi kita nikmat banyak, tapi kita bersyukur sedikit. Kita minta Allah kabulkan segala doa dan hajat kita, tapi kita tak pernah pun pedulikan ajakan Allah. Kalau doa kan kita minta macam-macam, minta Allah tunaikan, tapi permintaan Allah atas diri kita tak pedulikan pun. Na'udzubillah min zalim. Ini ke hamba? Inikah hamba yang kita nak mengaku hamba Allah? Hamba Allah yang mana satu? Hamba Allah yang baik ataupun hamba Allah yang tidak baik? Kita nak menjadi hamba yang diredai oleh Allah. Kita nak jadi hamba yang Allah terima. Kita nak balik akhirat dalam keadaan diterima oleh Allah. Kita tak nak mati dalam keadaan tidak diterima oleh Allah. Maka gunakan masa kita belajar. Dunia lah. Akhirat jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan. Kena kita belajar, kena mengaji. Tanpa ilmu, amalan kita tak diterima oleh Allah. Imam Ghazali pesan dah, ibadat ni sangat payah. Nak masuk syurga ni sangat payah. Tipu dayanya banyak sangat. Sebab tu ramai di kalangan orang Islam sendiri nanti Allah umpankan dalam api neraka. Di kalangan orang Islam sendiri ramai yang akan menghuni neraka tu daripada orang Islam sendiri, bukan orang tak beriman, orang beriman sendiri, daripada ahli keluarga Islam sendiri, daripada ibu bapa yang Islam sendiri. Akan Allah, ibadat ni payah. Banyak yang gagal daripada yang berjaya. Banyak yang tertipu daripada yang dapat petunjuk. Jadi kita nak jadi hamba yang mana satu? Jadi kita fikir-fikir, renung-renungkan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan kerana makna ini, jadilah membaikkan dia hati itu terlebih sangat payah atas orang yang ahlil ijtihad. Mana orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka sendiri mengakui bahawasanya nak memperbaiki hati ni sangat payah. Orang yang ijtihad ni, ahli ijtihad ni makna memang ahli dalam bersungguh-sungguh. Dia dah memang dia ahli dalam bersungguh-sungguh. Mereka sendiri mengakui nak membaiki hati ni sangat payah. Adakah kita orang yang tak bersungguh ni kata senang? Adakah kita ni orang awam ni, saya ni orang awam ni, mengatakan senang je nak baiki hati? Sedangkan golongan yang ahli ijtihad, orang yang memang bersungguh-sungguh, mengaku payah nak betulkan hati, payah nak bersihkan hati, payah nak membuang penyakit hati, payah nak menghiaskan hati dengan pakaian ataupun sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Payah, kata mereka. Adakah kita orang awam ni yang mengajinya kadang-kadang mengaji, kadang tidak mengaji, ikut masa lapang datang, tak lapang tak datang?
beribadat seronok-seronok, beribadat berasa terpaksa, tak ada lagi rasa kemanisan dalam diri kita dengan ibadat? Adakah kita mengaku dan kita mendakwa senang je nak bikin hati? Ulama besar-besar yang menguasai ilmu Quran, hadis dan macam-macam lagi mengaku, mendakwa payah. Kita kata senang. Kita kata senang. Kalau kita kata senang, namanya kita orang yang takabur, sombong. Kita lah orang yang sombong, tak nak mengaku kelemahan kita, tak nak mengaku, tak nak terima, tak boleh terima yang kita ni lemah. Tapi kita mengaku senang je baiki hati, bukan susah pun. Ulama besar-besar kata payah. Allah, macam mana tu? Agak-agak macam mana kita nak balik? Agak-agak persiapan macam mana ni? Ya, sembahyang kita dah cukup? Sifat-sifat mahmudah dah cukup ke belum dalam hati kita? Ada berapa banyak sifat mahmudah? Dalam banyak-banyak tu berapa yang dah ada dalam hati kita dan berapa lagi yang belum ada dalam hati kita? Sifat-sifat yang Allah benci dalam hati pun banyak. Berapa je yang kita dah buang? Ataupun kita sendiri tak kenal, tak boleh nak beza mana sifat hati yang terpuji, mana sifat hati yang dibenci oleh Allah. Sebab tu kita perlu belajar supaya kita boleh kenal, oh ini sifat yang Allah cela, aku kena buang benda ni. Oh ini sifat yang Allah redha, aku kena ambil sifat ni, kena pakai sifat ni. Kalau kita sendiri tak ada ilmu, bagaimana kita nak membezakan sifat mahmudah dan sifat mazmumah? Macam mana kita nak bezakan kalau yang najis dan yang suci kita tak boleh bezakan? Macam mana kita nak makan? Yang suci pun kita tak kenal, yang najis pun kita tak kenal. Macam mana kita nak pilih, nak bawa masuk dalam mulut kita? Inilah akibatnya kita gaul sekali. Yang suci pun ambil, yang najis pun ambil, kita letak dalam pinggan, kita makan. Inilah akibatnya kalau kita sendiri tak boleh nak membezakan mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah. Dua-dua ni kita ambil, dua-dua ni ada dalam hati kita dan kita berasa senang. Padahal bila bercampur benda najis dan benda suci, dihukumkan najis. Hati kita ni najis. Walaupun ada sifat yang baik dalam hati kita, tapi apabila bercampur dengan sifat-sifat yang najis tadi, yang kotor tadi, dia mengotorkan hati. Makna tak boleh ada walau satu pun penyakit hati kita. Tak boleh ada, kena usaha. Bukan saya bercakap ni menunjukkan hati saya bersih, tak. Saya lebih dahsyat lagi kotornya hati. Cuma ni nak berpesan, ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Kalau nak tunggu jadi baik macam malaikat, macam Nabi Rasul, baru nak kongsi-kongsi ilmu, jawabnya mati dululah. Tak ada orang yang sebaik Nabi Rasul, tak ada orang yang sesuci malaikat, tak ada. Yang nama manusia selain Nabi Rasul, malaikat, pasti ada kekurangan, kelemahan. Tapi bukan itu menjadi titik tolak untuk kita menyampaikan kebaikan ataupun tidak. Allah pesan dah, amal ma'ruf nahi munkar itu tanggungjawab semua, bukan tanggungjawab orang soleh. Mengajak kebaikan, berpesan-pesan kepada kebaikan itu tanggungjawab semua, bukan tanggungjawab orang soleh. Tanggungjawab semua, yang soleh, yang tak soleh. Kena pakat-pakat tolong agama. Bila kita kongsikan ilmu, makna kita tolong agama kita. Kita tolong memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita berseronok sambut Maulid, ceramah Maulid, ramai kita pergi, tapi majlis ilmu yang fardu kita tak pergi. Ni satu lagi saya nak tegur. Ni sikap kita. Jangan kita berasa senang dengan kita pergi ke majlis-majlis ceramah umum dengan kita meninggalkan belajar fardu ain. Jangan kita harap, jangan fikir kita dah selamat. Jangan. Ceramah-ceramah umum ni fardu kifayah.
Di dalam ceramah umum tu tidak disebutkan benda-benda penting dalam ibadat secara halusi satu persatu. Ya, dia menyentuh, tapi itu untuk sekadar nak menimbulkan kesedaran. Bila kita pergi ceramah, nanti penceramah tu akan bercerita begini, bercerita begitu, mudah-mudahan timbul kesedaran. Bukan sekadar di situ. Jangan sekadar dah terima, dah tahu, dah ada kesedaran, tapi kita tak bertindak pun. Nabi pun sedih kalau tengok sikap kita yang macam ni, berseronok meraihkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi suruh menuntut ilmu, kita tak peduli. Bukankah Nabi sendiri yang bersabda menuntut ilmu itu kefarduan, tapi kita tak peduli. Jangan tertipu maksudnya. Maulid, meraihkan maulid itu bagus sangat-sangat, tapi jangan tertipu dengan kita pergi majlis maulid, ceramah umum, tapi fardu ain kita tak belajar. Jangan tertipu, kita takkan selamat lagi. Sebab tu menuntut ilmu tu wajib. Bila ada masa lapang, pergilah dengar ceramah. Masa lapang, pergilah dengar ceramah umum, pergilah. Fardu ain tak boleh setiap minggu mesti ada diri kita dalam majlis ilmu yang fardu ain, mesti. Sebab ada di kalangan kita yang berasa dah selamat, berasa dah selesa dah. Aku dah dekat dengan agama, aku dah pergi dengar ceramah. Ini permainan syaitan, permainan nafsu. Di antaranya menghasut kita supaya membuat benda-benda yang kurang afdal, supaya meninggalkan yang lebih afdal. Kita merasa cukup dengan hadir ceramah umum dan merasa selesa menghadiri ceramah umum, padahal kita meninggalkan fardu ain. Tak pergi ceramah maulid tak berdosa, tak pergi ceramah Isra' Mi'raj tak berdosa, tak pergi ceramah nuzul Quran tak berdosa. Tapi kalau tak mengaji tauhid, tak mengaji fiqh, tak mengaji tasawuf, ini pikullah dosa. Jangan kita tertipu dengan permainan syaitan yang sangat licik. Sebab tu kena dengar nasihat alim ulama, tutup guru kita pesan, jangan tinggal belajar. Sebab tu ilmu ni penting. Nanti kita menyesal. Amal dah buat dah, tapi Allah tak terima. Menyesal tak agak-agaknya? Kita dah buat dah, semayang dah, puasa dah, haji dah, duduk pergi ceramah dah. Waktu hidup dulu pergi dengan ceramah-ceramah. Kenapa pula tak dapat syurga ni? Kenapa Allah tolak amal ibadah ni? Rupa-rupanya ada benda-benda penting dalam ibadat yang kita tak ambil peduli, kerana tertipu, terpedaya dengan syaitan dan nafsu. Jadi kita ni, Imam Ghazali pesan dah, kita kena tahu cara syaitan dan nafsu menipu kita. Kita kena tahu supaya kita boleh menyelamatkan diri daripada terperangkap. Kalau kita tak tahu, kita akan terperangkap lah. Contohnya macam tadi, seronok pergi ceramah-ceramah umum, tapi fardu ain tak pernah mengaji pun, tauhid tak pernah mengaji pun. Nabi membawa akidah, tapi kita tak pernah tahu pun tentang akidah, tak pernah ambil tahu pun tentang akidah. Jadi cepat-cepat kita mengaji. Itu semua masalah hati lah tu. Itu semua punca daripada hati. Di antara penyakit hati apa? Al-amanu, merasa tenteram, merasa dah selamat, merasa dah selesa. Padahal kita belum buat lagi kerja, tapi kita dah berasa aman. Dengan kita pergi ceramah-ceramah umum tadi, kita rasa aman dah, selamat dah aku ni, Allah terima dah sembahyang puasa aku ni. Itu penyakit al-aman. Masuk dalam sifat madhmumah, sifat yang Allah benci.
Berasa dah cukup, berasa dah betul. Kita sepatutnya kena terbalik, merasakan diri belum pandai, diri tak cukup lagi, akidah tak faham lagi, masalah hati pun tak tahu lagi. Kena rendah diri. Itu orang panggil sifat rendah diri. Sifat rendah diri ni bila ada pada kita, dia akan memajukan kita dalam ibadat. Tapi kalau dalam diri kita ada sikap takabur, dia akan memundurkan ibadat kita. Kita tak akan peduli nak pergi belajar fardu ain sebab kita berasa dah cukup. Bukankah tu namanya takabur? Bukankah tu namanya ujub perasaan? Padahal kita masih jauh lagi. Tapi sebaliknya, orang yang mengatakan aku tak pandai lagi tentang tauhid, aku tak kenal lagi Tuhan, aku tak tahu lagi masalah akidah ni, insya-Allah orang yang macam ni dia akan pergi cari. Orang yang mengatakan mengetahui bahawasanya dalam hatinya tak ada lagi sifat terpuji, dia akan usaha pergi cari. Tapi kalau sebaliknya kita memuji-muji diri, dalam hati kita dah lengkap dengan segala sifat mahmudah, ini yang membuatkan kita tak peduli masalah hati kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah beri kesedaran kepada kita semua. Dunia dah akhir zaman, macam-macam benda berlaku dah. Mati tetap mati. Apa persiapan kita? Nak kecoh macam mana pun, mati tetap mati tetap mati. Walaupun dunia ni aman, contohlah dunia ni akan aman, tak ada dah bala akan datang ni, mulai hari ni bawalah ke depan tak ada bala dah, contoh aman, damai, seronok, tenang, tenteram, mati tetap datang. Maka apa persiapan kita? Jadi sama-sama kita lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena bersungguh-sungguh. Maka padanya itu sehingga masyaqqah, makna nak baiki hati ni kena bersungguh-sungguh. Dan kerana makna ini jadilah membaikkan dia terlebih sangat payah atau orang yang ahli ijtihad dan ahli ihtimam, yakni orang yang mempunyai cita-cita, orang yang mempunyai cita-cita, orang yang mempunyai harapan, orang yang mempunyai cita-cita mendapat kejayaan, mendapat kemenangan. Orang yang memiliki cita-cita, memiliki hati yang bersih, pada mereka ini nak membaiki hati ini sangat payah, sangat-sangat payah. Maka pekerjaannya terlebih besar. Maknanya masalah hati ini, pekerjaan hati ini bukan pekerjaan, bukan benda kecil, benda besar. Urusan hati ini sangat besar. Jangan kita mengatakan benda kecil, benda besar, benda penting. Bayangkan asbab hati tadi tu. Seseorang yang beribadat tu, dia akan mati kufur. Dengan sebab masalah hati, seseorang yang banyak ibadat tu, dia boleh mati kafir. Sebab bahaya tak bahaya hati ni. Sebab hati yang Islam mati kafir. Sebab hati yang zahirnya nampak Islam, hakikatnya munafik. Yang zahirnya nampak ikhlas tapi riak, ujub, contohnya. Bahaya masalah hati. Allahu Akbar. Jadi kita kena belajar sebagai usaha apa? Usaha tahu bagaimana nak ubat hati macam mana. Kalau ada hasad macam mana, apa punca hasad, apa punca dengki, apa sebab dalam hati kita timbul ujub, apa timbul dalam hati kita sebab jadi panah bagan tak tentu pasal. Mesti ada sebab. Semua tu mesti ada sebab, mesti ada penyebabnya. Yang kita jadi hasad, apa penyebab dia? Mesti ada. Yang kita jadi ujub, apa penyebab dia? Yang kita jadi takabur, apa penyebabnya? Yang kita jadi sum'ah, apa penyebabnya? Yang kita tak ambil peduli tentang akhirat, apa penyebab dia? Semua ada sebab. Jadi sebab-sebab ni lah yang perlu kita tahu. Bila tahu sebabnya, baru mudah nak bagi ubat. Betul? Bila doktor dia cek kita, kata ni kencing manis, di antara sebabnya apa? Gula lah. Daripada situlah barulah dipadankan dengan ubat yang nak
nak bagi sebab dah kenal pasti dah, oh ni penyakit, ini sebab dia. Maka nak sembuh kena buat begini. Tapi kalau kita sendiri pun tak tahu apa jenis penyakit yang ada dalam hati kita, macam mana nak ubat? Nak ubat macam mana? Ada orang tanya, ustaz macam mana saya ni kadang-kadang timbul marah tak tentu pasal bagan, macam mana mengajilah. Dia bukan sekejap, bukan 1 minit 2 minit punya penerangan hati kita jadi baik dah. Mengaji ni kena berterusan. Bukan malam ni dibagi tahu, malam ni baiki dah hati kita, besok elok dah, bukan. Maka pekerjaan itu lebih besar dan banyak orang yang mempunyai mata hati. Dan daripada Abi Yazid bahwasanya ia berkata, bersungguh-sungguh berlawan aku dengan hatiku 10 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Yazid Al-Bustami, dia kata apa? Dia kata 10 tahun aku berlawan dengan hati. Maknanya dia berusaha nak membaiki hatinya 10 tahun. 10 tahun nak baiki hati, nak merawat hatinya 10 tahun. Dan lidahku 10 tahun, yakni aku berusaha nak baiki lidah supaya jadi lidah yang baik, lidah yang berakhlak, lidah yang tidak bertutur melainkan perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata aku usaha nak merawat lidah aku pun 10 tahun. Kemudian dan diriku 10 tahun, makna nak ubat nafsu aku, diri itu makna nafsu, nak memperbaiki nafsu 10 tahun. Dan adalah hati itu terlebih payah daripada yang 3. Nak baiki hati, lidah, nafsu, hati yang paling payah lagi nak baiki. Lidah payah nak jaga. Lidah kita payah tak nak jaga? Payah. Lidah kita ni payah. Dia tak boleh cakap kat sini, dia suruh dia punya penterjemah dia, wakil dia, jari. Minta jari tolong cakapkan. Sekarang punya masa, betul? Nak maki hamun sini tak jadi, dia maki guna tulisan. Betul tak? Nak cakap kasar dengan suami dengan lidah tak berani, dia tulis pula dah. Ni sekarang punya zaman. Jadi payah dah tu, nak jaga lidah tu payah dah. Nak jaga jari daripada tulis benda yang tak elok, payah. Nak jaga lidah daripada cakap benda tak elok, payah. Mesti ada perkataan yang tak elok kita nak cakap hari-hari. Mesti nak cerita tentang aib orang, dosa orang, nak merendah-rendahkan orang, mesti. Lidah kita ni puas dah tahan, nak bercakap juga. Meronta-ronta. Kalau boleh hari ni, besok besok belum pasti. Nak baiki nafsu, nak suruh nafsu kita ni sentiasa taat dengan apa yang Allah perintah. Nafsu ni tabiat dia, tabiat nafsu apa? Apa tabiat nafsu? Macam mana kita nak tahu? Kita kenal tak nafsu? Macam mana kita nak memusuhi nafsu kalau kita tak kenal nafsu? Nafsu bagaimana nafsu? Yang kata nafsu tu apa? Kena tahu ni. Kalau tak tahu macam mana nak ubat? Macam mana nak rawat? Kalau tak kenal yang namanya nafsu tu macam mana? Kita disuruh berlawan dengan nafsu. Tapi kalau tak kenal nak lawan macam mana? Nafsu macam mana nafsu? Nafsu ni di antara sifatnya suka banyak-banyak, suka seronok-seronok, suka senang-senang, suka yang hebat-hebat. Dia tak suka yang sedih-sedih, dia tak suka yang susah-susah. Tu perangai nafsu.
Dia suka bebas, dia tak suka ditahan-tahan. Itu perangai nafsu, di antara perangai dia. Dan dia tak pernah setuju dengan yang namanya taat. Dia tak pernah setuju. Yang nama nafsu, dia tak pernah setuju dengan yang namanya taat. Dia tak setuju. Suruh sembahyang, dia tak setuju. Suruh mengaji, dia tak setuju. Ajak tutup aurat, dia tak setuju. Ajak baca Quran, dia tak setuju. Ajak tengok benda baik, dia tak setuju. Ajak dengar benda baik, dia tak setuju. Itu nafsu. Kalau makan tak cukup sikit, kalau harta tak cukup sikit, dia nafsu dah memang macam tu. Semua orang. Kalau dia tak ada harta pun, dia nakkan harta banyak. Contohnya, dah memang nafsu. Yang dah ada harta, dia tak cukup, dia nak lagi banyak. Tu nafsu. Payah dah nak tundukkan nafsu kita. Nafsu kita ni yang suka melawan ni, payah nak tundukkan dia. Tapi ketahuilah, hati jauh lebih payah daripada tu lagi. Agak-agak macam mana? Kita sendiri fikir, kita sendiri renung, kita sendiri buat keputusan. Kalau yang kita kata tadi, kononnya kita kata, alah senang je nak baiki hati ni, senang je nak baiki hati ni. Baik, kita tanya, selama ni kita dah berjaya belum baiki lidah kita? Selama ni kita dah berjaya belum baiki nafsu kita? Daripada tak seronok buat ibadat, bertukar jadi seronok nak buat ibadat, benci nak buat maksiat. Dah boleh belum? Tak boleh lagi, tak lepas lagi, tak berjaya lagi. Dah, kalau yang dua ni pun beratnya sedemikian, hati jauh lebih berat lagi. Maknanya kalau kita buat main-main, tak ada harapan hati kita akan jadi baik sampai kita mati besok. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat main-main, kalau kita tak ambil berat, tak ambil peduli, nampak gayanya tak ada harapan kita nak mati dengan hati yang baik. Selagi lidah kita tak jadi baik, selagi nafsu kita tak jadi baik, jangan harap hati kita nak jadi baik. Sebab hati itu terlebih payah lagi nak merawatnya, nak bandingkan dengan yang dua lagi tadi. 10 tahun Abu Yazid Al-Bustami, dia bukan orang macam kita. Sebulan sekali mengaji, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak payah. Dia bukan jadi macam ahli ibadat, alim ulama besar. 10 tahun rawat lidah, 10 tahun rawat nafsu, 10 tahun rawat hati. Maka dia dapat buat keputusan, hatilah yang terlebih payah sekali. Allahu Akbar. Tapi tidak mustahil apabila hamba itu bersungguh dan diberi pertolongan oleh Allah. Itu yang kita nak tu. Sebab Allah pesan, walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah. Bersungguh, faham dia bersungguh ni, bukan sebulan sekali baru tengok, itu tak bersungguh. Bersungguh ni sentiasa tengok hati kita tu, sentiasa tengok hati kita, pagi, petang, malam, pagi, tengah hari, petang, malam. Nak tidur, bangun tidur, kena selalu tengok. Itu bersungguh. Kalau sebulan sekali, itu tak bersungguh. Bersungguh kena tengok hati kita. Kena semak hati kita. Kena bagi makan cukup. Kena pakaikan dia pakaian yang lawa-lawa. Sabar, pemaaf, sangka baik. Itu pakaian yang lawa-lawa. Jangan kita je Zohir nak pakai baju mahal-mahal, hati pakai baju murah-murah. Jangan kita je pakai perfume wangi-wangi, hati kita busuk, bukan main lagi. Kena wangi zahir dan batin, kena usaha. Tapi Allah pesan dah tu, itu janji Allah, walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah, yakni yang nak beribadat kepada Allah, nak baiki ibadat, nak baiki hubungan dia dengan Allah, dia bersungguh, dia belajar, dia cuba, tak boleh cuba lagi, belajar lagi, dia korbankan masanya, hartanya, penatnya. Itu panggil bersungguh. Bukan nanti masa lapang dah. Kalau mengaji agama nanti masa lapang, itu orang yang tak bersungguh. Orang yang bersungguh mengaji pasti ada jadual mingguan dia, tetap ada jadual pengajian dia. Itu baru kata bersungguh.
Kalau kata nanti masa lapang datang, nanti masa lapang ada ruang baru datang, itu tak bersungguh. Orang yang bersungguh, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, demi sesungguhnya Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Allah sendiri yang akan tunjuk, Allah sendiri yang akan bimbing, Allah sendiri yang akan tolong. Bila dah Allah yang menolong, seberat apa pun akan jadi mudah. Seberat apa pun, meskipun tadi Abu Yazid Al-Bustami kata payah, tidak menjadi kepayahan apabila hamba itu mendapat pertolongan Allah. Tapi kita dululah yang nak kena tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah tu. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan kesungguhan kita tu boleh menarik perhatian Allah, supaya kita ni mendapat pertolongan. Tak mustahil. Tidak mustahil. Jadi jangan putus asa. Tak kisah kita tua, muda, laki-laki, perempuan, bekerja, tak bekerja, berniaga, kerja sendiri, kerja kerajaan, kerja swasta, itu urusan dunia kita. Ini kita sedang cerita urusan akhirat. Kita semua akan dihimpunkan nanti di padang mahsyar. Kita nanti akan bertemu Tuhan yang sama. Kita nanti semuanya akan disoal dengan soalan yang sama. Jadi jangan asbab benda-benda dunia tu dah tak peduli. Siapa pun kita masih ada peluang dan ruang lagi. Selagi kita Allah izinkan bernafas, itulah tanda kasih sayang Allah, supaya kita gunakan, ambil kesempatan sifat lemah lembut Allah atas diri kita ni. Jangan kita salah gunakan sifat lemah lembut Allah atas diri kita. Allah bagi peluang, kita makin nak menunjuk seolah-olah macam nak mencabar Allah. Makin Allah beri peluang, makin menunjukkan kemaksiatan kita. Jadi seolah-olah macam kita nak mencabar Allah, seolah-olah macam Allah tak kuasa pun nak jatuhkan azab siksaannya pada diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nak matikan kita sekarang saat ni, Allah nak cabut nyawa saya pun boleh. Begitulah nyawa kita semua. Tapi Allah tu bersifat belas kasih sayang. Allah tahu kalau Allah ambil nyawa kita sekarang, dalam keadaan hati kita sekarang, dalam keadaan ilmu kita sekarang, dalam keadaan amalan kita sekarang, alamatnya celakalah nasib kita di hari kiamat besok. Sebab tu Allah tak ambil lagi. Allah bagi peluang supaya kita renung, fikir, berusaha, berikhtiar. Jangan leka, jangan lupa sangat. Hal dunia, hal akhirat tak boleh tidak, mesti kena usahakan secepat mungkin. Boleh jadi orang lain umurnya panjang, tapi umur kita tak panjang. Jadi gunakan kesempatan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat keikhlasan hati kita duduk dalam majlis ilmu, meskipun kita bukan orang soleh, meskipun kita bukan orang soleha, meskipun kita bukan orang baik, mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu yang dikerumuni oleh para malaikat, majlis yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita yang lalu, zahir maupun batin, dosa-dosa kedua ibu bapa kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, dosa yang tersurat, dosa yang tersirat, yang nampak, yang tak nampak. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah gugurkan segala dosa-dosa itu. Mudah-mudahan Allah pandang kita sekarang. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan makna. Allah pandang kita semua sekarang ni. Mudah-mudahan yang berada di sini, begitulah juga dengan kawan-kawan yang sedang mengikuti secara live ni. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandang dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah,
dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak ditinggalkan oleh Allah, seorang pun mudah-mudahan tidak ditinggalkan oleh Allah, daripada dibimbing oleh Allah ke jalan yang selamat untuk kita dunia dan akhirat. Begitulah juga anak isteri kita semua dan keturunan kita nanti sampailah ke hari kiamat. Mudah-mudahan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi harapan kita kalau bukan Allah? Siapa lagi yang boleh menolong kita kalau bukan Allah? Siapa lagi yang boleh menyelamatkan kita kalau bukan Allah? Siapa lagi yang boleh menyedarkan kita kalau bukan Allah? Siapa lagi yang boleh memberi petunjuk kepada kita kalau bukan Allah? Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kita kalau bukan Allah? Jadi kita harap sangat-sangat pada Allah, ya Allah, dengan berkah majlis ilmu, dengan berkat bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat disebutkan nama-nama kekasih-Mu, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Allah redha kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bimbing zahir kita dan hati kita ke jalan yang lurus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Boleh. Oh, tali ringkas. Kan tali tahni. Oh, tahni. Ada tahni. Mana ada baby? Ada. Ada. Erin tu tadi ada bagi tahu ke? Saya tak pasal. Kakak saya baru tahu. Oh, ya ke? Boleh baca doa suat-suat. Sikit je. Ringkas dia baru bagi tahu maghrib tadi. Mana baby? Dia buat tahni pula. Tahni ringkas-ringkas dia nama tak ambil berkat, insyaAllah. Boleh. InsyaAllah kelas satu lagi pukul 11 sahabat pukul 11. Pukul 11 satu lagi kelas, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Pukul 11. Bateri nak habis. Alaiki alaihi salam. Di kat mana? Oh. Okay, salam balik dengan ni. Lama tak jumpa ni. InsyaAllah. Terima kasih sahabat semua yang hadir, yang share. Terima kasih banyak yang tap-tap skrin. Mudah-mudahan segala pengorbanan kalian, apa yang kalian bantu, semuanya takkan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua tu jadi saksi kita membantu agama Allah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi asbab Allah rahmati kita semua, redai kita semua, anak isteri kita semua, keturunan kita semuanya, insya-Allah. Nanti kan kita jumpa balik. Kita jumpa balik, insya-Allah. Alhamdulillah. Allah yang gerakkan hati-hati kalian yang duduk, yang hadir belajar. Allah yang gerakkan hati, Allah yang beri taufik. Alhamdulillah. Okey, berehat sekejap, setengah jam. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua yang ada kongsi rezeki. Terima kasih banyak yang bagi salam, yang jawab salam semualah. Minta maaf tak dapat nak sembang, nak jawab komen. Memang tak tengok komen pun. Terima kasihlah. Allah tak lupa segala kebaikan. Kalian jangan rasa kecil hati. Jangan rasa kecil hati. Jangan rasa kecil hati kalau saya tak respon. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan dan menilai segala kebaikan kalian semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.